Tak perlu. Dek, tengok dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Minta dengan Ustaz ada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan keselamatan ke atas sekalian, rahmat Allah serta berkat. Subhanallah. Terima kasih Puan daripada Singapura, daripada seluruh Malaysia. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebagaimana yang diwawarkan ataupun hebahan di page pagi tadi. Saya rasa hebahan tu juga turut dibuatlah di mana ni, turut dibuat juga di TikTok dan IG semua kan. Yang mana kuliah Riyadhus Shalihin hari ni kita buat lambat. Yang sepatutnya pukul 7 hingga pukul 8 tapi kita buat pukul 8. Pagi ni 3 orang anak kami bertukar sekolah. Jadi hari ini adalah hari pertama mereka di sekolah baru. Jadi itu yang hari pertama kan, kami kena pergi hantar lah. Jadi esok-esok ni pembantu ataupun staf lah yang akan bantu hantarkan anak. Jadi insyaAllah selepas ni seperti biasalah kita mula pukul 7. Jadi pagi ni kita mula pukul 8. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah muslimin muslimat, kita sama-sama memulakan seperti biasa dengan bacaan pagi. InsyaAllah sambil-sambil tu sahabat-sahabat boleh tekan butang share, ajak lebih ramai yang hadir ke kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-160. Ya, boleh. Ada yang nak tanya, cuma soalan tu bukan semua saya dapat santuni, dapat jawab. Saya ni masalahnya bila dah nak jawab soalan tu jadi panjang lebar pula saya jawab. Akhirnya tak terbaca hadis kita ni, kitab kita takut tak terbaca. Terutama di TikTok dia terlalu banyak soalan. Saat ramai remaja kan, banyak persoalan, banyak konflik dalam macam-macam lah. Lepas tu bila tak jawab marah pula. Bila tak jawab masing-masing, Ustazah ni bukan nak jawab, bukan nak ni, bukan macam tu. Jadi kena faham sebab kita ni kuliah berkitab, kita kena sebenarnya utamakan kitab yang kita baca lah. Okey, subhanallah, semua dah bersedia ya? Sahabat-sahabat, adinda, anak-anak, adik-adik, ibu ayah, kita nak baca Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, kemudian Asma'ul Husna. Masya Allah. Okey. Sekejap ya. Boleh. Okey. Kita mula ya dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula semua kita baca serentak sama-sama. Anda sedang buat apa pun sambil mulut tu baca. Mana yang boleh ikut. Kalau tak dapat ikut juga boleh mendengarkannya. Masya Allah. Sambil-sambil tu boleh terus, siapa yang tak dapat baca tu, boleh terus tuliskan doa untuk sahabat-sahabat. Boleh ajak lebih ramai hadir. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada sisimu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Rahmatmu yang datang dalam bentuk pengampunanmu, kasih sayangmu, penerimaan taubat terhadap dosa kami. Rahmatmu yang datang dalam bentuk perlindunganmu, penjagaanmu ya Allah, teguran-teguran daripadamu ya Allah. Ujian yang diberikan jalan keluar, nikmat yang diberikan rasa syukur ke dalam hati kami ya Allah. Rahmatmu yang datang dalam bentuk rezeki yang barakah ya Allah, dan jauhlah kami daripada bentuk-bentuk harta benda yang haram ataupun yang syubhah ya Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah dalam setiap urusan kami ya Allah petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Okey, subhanallah, muslimin muslimat, seterusnya 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi menyelamat dan melindungi kita daripada fitnatul Dajjal dan fitnah-fitnah akhir zaman. Itu berdasarkan hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita akan bacakan Asmaul Husna yang mana bacaan ini insya-Allah melayakkan kita, menguatkan langkah kita untuk menuju ke syurga Allah. Itu berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka meminta, berdoa, merayu, berharap dan bergantunglah dengan nama-namanya itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Bagi Allah ada 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membaca, yang menghafal, yang beramal dengannya, dia pasti akan masuk syurga. Subhanallah, di awal kita dah mulakan dengan Al-Fatihah yang disebutkan sebaik-baik surah, yang surah yang paling agung. Dalam satu hadis Nabi bersabda, sesungguhnya telah turun kepadaku satu surah yang tidak ada taranya, yang tidak ada mana-mana surah yang setara dengannya, sama ada di dalam Taurat, Injil, Zabur ataupun di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Kalau siapa yang bertanya apakah surah yang paling terbaik, yang paling mulia, yang paling hebat, sudah tentu surah Al-Fatihah. Sehingga diberikan banyak gelaran. Al-Fatihah itu sendiri bermaksud pembukaan. Sab'u mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan surah Al-Fatihah lah surah yang dipilih oleh Allah menjadi surah yang diwajibkan dalam setiap rakaat dalam solat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita dah mula dengan sebaik-baik surah Al-Fatihah. Kemudian kita dah baca dengan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, pelindung daripada segala fitnah. Dan kemudian kita menyambung pula dengan memuji Allah dengan menyebut 99 namanya yang mulia, yang indah. Walaupun di sana ada banyak lagi nama-nama Allah yang lain yang tidak termasuk dalam 99 yang masyhur ini. Subhanallah. Maksudnya memang betul 99. Tapi ada sebagian ulama mengatakan sebenarnya 99 itu nama sekian. Begitu. Sebab ada beberapa nama di dalam Asmaul Husna ini sendiri, nama yang hampir sama maksudnya. Masya Allah. Jadi insya-Allah sama-sama kita melafazkan Asmaul Husna. Okey, bersedia sahabat-sahabat semua? Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillul Sami' Al-Basirul Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit
Al-Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqib, Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid, Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id, Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajid Al-Majid, Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhir, Al-Awwalul Akhir, Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawwab, Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ul Dar, Al-Nafi'ul Nurul Hadil Badi'ul Baqi, Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi Laysa Kamislihi Syai'un wa huwa Sami'ul Basir. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang mengadukan ujian hidupnya yang sangat sempit. Ujian hidupnya sangat sempit. Sama ada kesempitan yang datang dalam bentuk kesihatan, kesempitan yang datang dalam bentuk harta benda, ataupun sempit dadanya yang sempit dengan pelbagai ujian. Kan, sampai nafasnya pun tercungap-cungap, rasa tak lega, rasa tak lepas. Ramai wanita yang jumpa dan peluk kata, "Ustazah, dada saya sempit sangat. Saya rasa macam tak ada ruang dalam hati saya ni sebab sempitnya dengan ujian yang begitu banyak. Dalam ujian, masuk lagi ujian yang lain." Subhanallah. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Salah satu nama Allah Al-Qabid. Al-Qabid. Kita baca tadi tu. Al-Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitu. Al-Qabid maksudnya adalah Allah yang maha menyempitkan. Kemudian selepas nama Allah Al-Qabid disusul nama Allah Al-Basit. Al-Basit. Al-Basit membawa maksud Allah yang melapangkan. Allah yang melapangkan. Jadi antara kaedah doa yang kita boleh berdoa dengan dua nama Allah ini ketika saat dada kita sempit. Hidup kita sempit. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita boleh sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Qabid. Ya Allah, Ya Qabid. Ya Allah, Ya Qabid. Ya Maha menyempitkan, Ya Allah. Engkaulah yang mengizinkan hatiku saat ini rasa sempit. Engkau jualah yang mentakdirkan kesempitan dalam hidupku, Ya Allah. Maka, Ya Allah, Ya Basit, Ya Maha melapangkan, Ya Allah. Lapangkanlah dadaku, Ya Allah, seluas-luasnya untuk menerima ujian-Mu. Lapangkanlah hidupku, Ya Allah. Lapangkanlah, permudahkanlah segala urusanku dalam mencari rizki, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku reda, Ya Allah. Daku reda, Ya Allah. Di atas ketetapan-Mu, Ya Qabid, yang maha menyempitkan, Ya Allah. Maka, Ya Allah, lapangkanlah kembali, Ya Wasit, yang maha melapangkan, Ya Allah. Ataupun boleh juga nama Allah, Ya Wasi', yang maha luas. Ya Wasi', yang maha luas. Jika hati kita tidak tenang, resah gelisah, gundah gulana, kita boleh menyebut sebanyaknya nama Allah Ya Mu'min. Ya Allah Ya Mu'min, Ya Allah Ya Mu'min. Cuba cari Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Yang Mu'min tu awal-awal lagi. Nas'aluka ya man ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Apa maksud Al-Mu'min? Al-Mu'min. Ya Allah, Ya Mu'min, Ya Allah, Ya Mu'min, Ya Allah. Engkaulah yang maha memberi ketenangan. Engkaulah yang maha menenangkan, Ya Allah. Tenangkanlah hatiku yang resah gelisah ni. Jadi, subhanallah, sahabat-sahabat, adinda, anaknya, ibu ayah, subhanallah, bila kita baca Asmaul Husna,
cuba buka pada page belakang sekali Al-Quran. Kebanyakannya Al-Quran terjemahan. Al-Quran ni kami memang ada jual ni. Kalau siapa nak boleh tengok dekat page, dekat website, dekat ni. Hari tu kan kamu bagi yang semua media sosial, tapi untuk tak ada bagi kertas yang untuk apa ni, maklumat akaun Shopee, website apa semua tu, nombor phone untuk dihubungi. Ini bukan nak jual Quran ya, cuma biasa orang akan tanya, cantiknya Ustazah Quran tu mana Ustazah beli? Okey. Ini pun memang kita ada jual. Biasanya mana-mana Quran yang sekarang yang baru, lepas tu Quran yang ada terjemahan, biasanya di belakang sekali akan ada Asmaul Husna. Ini kan depan, permulaan ni, ini depan. Anak-anak, ini depan. Sebab saya rasa sekarang memang ramai orang muda duduk tengok tu yang saya panggil anak-anak. Kamu ni macam anak Ustazah. Sebab anak sulung Ustazah pun dah umur 16 tahun. Jadi ada remaja. Okey, ni kan depan. Okey, ni belakang. Jadi belakang sekali kalau you tengok pada kertas ni ada Asmaul Husna. Kamu belik belakang sekali. Sahabat-sahabat, tuan-puan boleh belik belakang sekali. Lepas tu tengok. Setiap nama Allah itu ada terjemahannya. Jadi contohlah saat itu diuji apa? Ustazah, saya ni nak sangat Ustazah nikah. Nak nikah sangat Ustazah. Tapi belum bertemu jodoh. Nama Allah yang mana Ustazah? Kan nak seru, nak sebut, nak puji nama Allah Asmaul Husna yang mana? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, antaranya cuba kita lihat ada nama Allah Al-Wajid. Susunannya yang dekat tu. Al-Hayyul Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadir. Al-Wajid maksudnya Allah yang maha menemukan. Satu lagi nama Allah Ya Jami'. Al-Jami'. Mana Al-Jami'? Sami'ul Basir. Okey, Al-Latifu Khabir. Al-Jami'. Menghimpunkan ataupun mengumpulkan Al-Jami' tu. Al-Batin Al-Farab. Al-Jami'. Ya, maha menghimpunkan Al-Jami'. Tapi yang menemukan Al-Wajid. Jadi ketika sujud tu dan setiap kali solat, bukan sujud akhir saja, setiap sujud dalam solat. Kita ada 8 sujud waktu Zuhur. Ada 8 sujud waktu Isyak. Ada 6 sujud ketika Maghrib. Ada 4 sujud ketika Subuh. Asar, Zuhur, Isyak semuanya ada 8 sujud. Ketika sujud, kalau benar nekat kita nak ditemukan dengan jodoh yang baik, dengan jodoh yang saleh, subhanallah, muslimin muslimat, masa sujud tu baca, Ya Allah Ya Wajid, Ya Allah Ya Wajid, Ya Wajid, Ya Wajid. Tak apa, masa sujud boleh berzikir, menyebut nama Allah boleh. Tapi dalam hati tu, Ya Allah Ya Wajid, Ya Maha menemukan, temukanlah dengan jodoh yang baik. Temukanlah dengan suami yang saleh. Dalam hati tu terlintas. Melintaskan dalam hati. Ya Allah, Ya Wajid, Ya Maha menemukan. Sekian-sekian. Jadi, Masya Allah, kalau orang tanya kaifiat ataupun kaedah nak beramal dengan Asmaul Husna, kita dibenarkan, ini disebut oleh alim ulama, dibenarkan untuk baca Asmaul Husna, kemudian pilih mana nama-nama Allah yang ada kaitan dengan masalah kita, yang ada kaitan dengan ujian kita, yang ada kaitan dengan apa yang kita perlukan. Ada orang subhanallah cari rizki, usaha keras, tapi taretu je rizkinya. Subhanallah. Akhirnya, dia fikir-fikir, mungkin kurang bergantung pada Allah. Lepas tu tanya, Ustazah nak baca zikir apa je kalau Asmaul Husna berkaitan dengan rizki? Allah Ya Razak, yang maha memberi rizki. Puji nama Allah. Kalau yang maha memberi rizki, Allah puji Allah. Lepas tu Ya Ghani, yang Muni, yang maha kaya dan memberi kekayaan. Subhanallah. Allah Ya Wahab, yang maha memberi. Allah Ya Mujib, yang maha memakbulkan. Boleh je kalau kita nak gabungkan. Ya Allah, Ya Razak, Ya Wasi', Ya Allah yang maha memberi rizki, Ya Allah seluasnya. Kurniakanlah rezeki yang barakah buat kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Alim yang maha mengetahui, Ya Allah. Ya Allah, Ya Fattah yang maha membuka. Bukakanlah pintu hati kami. Bukakanlah pintu-pintu rezeki untuk kami, Ya Allah. Subhanallah. Kena pandai-pandailah susun tu. Muslimin muslimat. Al-Jami' yang maha mengumpulkan. Saya selalu kalau zikir Ya Jami' ni, Ya Allah Ya Jami' yang maha menghimpunkan. Ya Allah Ya Jami'. Al-Jami'. Jami' Allah yang maha menghimpunkan maksudnya. Allah maha mengumpulkan. Ya Allah Ya Jami'. Puji nama Allah dulu berapa kali. Ya Allah Ya Jami'. Ya Jami'. Ya Jami' yang maha menghimpunkan, Ya Allah. Yang maha mengumpulkan, Ya Allah. Kumpulkan kami sekeluarga di syurga-Mu kelak, Ya Allah. Himpunkan kami kembali di syurga-Mu kelak, Ya Allah. Sebagaimana Kau menghimpunkan kami di dunia ini sebagai sebuah keluarga, Ya Allah Ya Jami'. Maka himpunkan kami kembali di syurga-Mu kelak, Ya Allah.
tanpa berpisah, tanpa seorang pun tercicir ya Allah di kalangan ahli keluarga kami ya Allah. Macam tu. Subhanallah. Benda ni muslimin-muslimat kena biasakan diri, Biasakan macam mana? Kena baca terjemahan. Bila kita dah baca nama Allah satu, tengok terjemahan, maksud ini, maksud ni. Nanti bila kita dah hafal dengan maksud, bila kita berdoa tu, kita pandai-pandai je dah sambung. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Pengasih Penyayang, berikanlah kepadaku kasih sayangmu, Ya Allah, melalui hamba-hambamu yang menyayangiku dengan seikhlas hati, Ya Allah. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Maha Membuka, Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku, Ya Allah, agar aku mendapat hidayah dan petunjuk daripadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Alim, Ya Maha memiliki ilmu, Ya Allah, yang Maha mengetahui, Ya Allah. Kurniakanlah kepadaku ilmu yang benar, yang boleh membezakan yang benar dan batil, Ya Allah. Ya Allah, Ya Mukmin, yang Maha Tenang, yang memberi ketenangan. Berikanlah kepada hatiku ketenangan saat diuji, Ya Allah. Ketenangan saat takut, saat gemetar, saat bimbang, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya, Ya Allah, aku diuji dengan penyakit anxiety, Ya Allah. Penyakit rasa gelisah, penyakit was-was, Ya Allah. Maka, Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Mukmin, yang Maha memberikan ketenteraman dalam hati. Ketenangan, Ya Allah. Maka, Ya Allah, berikanlah ketenangan dan kekuatan, keteguhan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Matin, yang Maha Teguh, teguhkanlah hatiku, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, sesungguhnya aku sedang sakit, Ya Allah. Maka, Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, kesihatan. Ya Allah, kurniakanlah kembali kesihatan tubuh badanku, Ya Allah. Ampunilah dosaku di atas kelalaianku dalam menjaga kesihatan diriku, dalam menjaga amanahmu terhadap diriku ini, Ya Allah. Ya Allah, bantulah aku, Ya Allah, untuk menjaga, mengawal makan, Ya Allah. Supaya makan itu yang berkat, yang halal dan tayyibah, Ya Allah. Amin, amin, amin. Itu saya bagi contoh muslimin-muslimat. Banyak lagi. Tapi kena paksa diri. Kena belajar, sahabat-sahabat. Kena belajar. Jangan tunggu je. Ustazah bagi ayat macam mana untuk masalah ni. Ustazah Asma' Husna mana? Sebab Asma' Husna ini bukan hanya untuk ustaz-ustazah yang belajar bahasa Arab. Yang belajar pengajar Islam. Ia adalah untuk seluruh umat Islam. Tak kira anda pakar dalam bidang apa pun. Pakar ke, tak pakar ke. Bismillahirrahmanirrahim. Orang biasa ke, orang luar biasa ke, semua boleh. Sebenarnya nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Anda buka saja muka surat akhir ni. Masya Allah. Memang ada terjemahan pada kulit Al-Quran. Anda baca setiap nama, baca terjemahan. Bahkan ada orang, dia dah asingkan. Asingkan macam mana? Okey, doa untuk rizki. Dia pun kumpulkan satu nama Allah berkaitan dengan rizki. Doa untuk sihat. Doa untuk kuat. Ya Allah, Ustazah, nak yang kuat. Allah ya Qawi, ya Aziz, ya Matin. Ya Allah yang Maha Kuat. Ya Aziz, yang Maha Perkasa, yang Matin, yang Maha Teguh. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku. Ya Allah ya Qawi. Berikanlah kepadaku kekuatan, Ya Allah. Allahu Akbar. Bila kita minta ampun dengan Allah, Ya Allah ya Tawab, yang Maha menerima taubat. Ya Allah ya Afu, yang Maha pemaaf. Ya Allah ya Ghafar, yang Maha pengampun. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku dan maafkanlah aku. Subhanallah. Itu nama Allah. Ada 3 nama Allah yang berkaitan. Ya Allah ya Afu, ya Ghafar, ya Tawab. Subhanallah, Allahu Akbar. Hati kita ini selalu kan kotor. Kita nak minta nama Allah yang mana nak supaya Allah sucikan hati kita. Ya Allah ya Kudus, Ya Allah ya Kudus, ya Maha Suci, Ya Allah. Sucikanlah hatiku, Ya Allah, daripada sembahan-sembahan selain daripadamu. Daripada berhala-berhala yang ada di dalam hatiku, Ya Allah. Sembahan terhadap harta, sembahan terhadap pujian, sembahan terhadap penghargaan manusia, sembahan terhadap sekian-sekian, Ya Allah. Ya Allah, sucikanlah Allah ya Kudus, ya Maha Suci. Sucikanlah hatiku daripada penyakit-penyakit hati, Ya Allah. Penyakit riak, takabur, ujub, sum'ah. Penyakit lemah semangat, Ya Allah. Penyakit tidak ikhlas, Ya Allah. Penyakit-penyakit semualah yang boleh merosakkan jiwa dan hati kami, Ya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat. Yang seronoknya masa kita sujud, contoh kan, setiap kali sujud dalam solat tu kan makbul doa. Bukan sujud akhir je, setiap kali sujud adalah waktunya kita sangat dekat dengan Allah. Jadi mungkin pada sujud yang pertama, kita pun zikir. Kita zikir nama Allah, 5 nama Allah. Sujud kedua, 5 nama Allah lain pula. Bila kita dah mahir dah dengan nama-nama Allah Asma'ul Husna. Jadi tolong muslimin muslimat,
Kita dah upgrade tudung, kita handbag, kita barang kemas, upgrade baju, upgrade kasut, upgrade rumah, upgrade. Takkan bacaan Asmaul Husna kita masih peringkat apa? Nas'aluka ya man huwallah. Bukan saya pelekehkan muslimin muslimat. Tetapi ramai di kalangan kita daripada umur dia 10 tahun pandai baca Asmaul Husna berlagu sampai umur dia dah 50 tahun, dah 60 tahun. Umur dah 40 tahun sekarang dengan pelbagai upgrade yang Allah dah beri. Allah dah beri nikmat yang pelbagai, semakin banyak nikmat dari sudut kebijaksanaan, dari sudut kepetahan bercakap, dari sudut harta benda, anak-anak itu ini Allah dah beri terlalu banyak. Takkan masih lagi tahap itu kita memuji dan mengenal Allah dengan sekadar lagu tu lah. Lepas tu tak tahu maksud. Tak tahu maksud. Kadang kita test berapa makna yang boleh jawab Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Pemurah. Bolehlah sebab Bismillahirrahmanirrahim. Nama yang lain tu tak tahu dah. Tuan-puan sekalian, pengalaman saya pernah saya tertinggal telefon. Kalau iPhone orang kata kalau tertinggal orang tak ambil sebab tak nak buka, boleh detect. Wallahualam, saya pun tak pasti. Tapi ni telefon biasa, lepas tu telefon tu baru beli pula tu. Telefon biasa tapi telefon bagus jugalah. Saya tak ingatlah Samsung ke. Tak ingatlah telefon apa masa tu. Allahu Akbar. Tertinggal pula dalam Shopee Complex. Masa tu kan, ke Shopee Complex kadang dia ada jual, kita panggil apa? Ada jual tengah-tengah, boost tengah tu kan macam, alah, kalau siapa pernah pergi Sogo kan, bayangkan dia ada tengah bahagian bila sale tu dia buat kat tengah tu. Kita boleh tahu betapa ramainya orang dan macam-macam jenis orang. Masya Allah. Mungkinlah masa tu tengah pilih-pilih, letak telefon dekat atas satu barang, lepas tu dah tak ingat dah. Dah tak ingat dah. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu dah keluar, dah pergi tempat lain, dah jalan jauh. Lepas tu dah sampai dekat kereta, baru teringat, baru cari. Telefon tak ada. Ya Allah, kat mana? Oh, mungkin kat tempat tadi, letak kat mana-mana sebab pegang kat tangan. Masya Allah. Masa tu kan, sebelum bergegas nak pergi cari barang tu yang tertinggal tu, sebab kadang kita sayang telefon ni bukan sebab telefon itself tu. Bukan sebab telefon tu sendiri. Tapi apa yang ada dalam telefon tu. Dengan gambar anak-anak, dengan itu, dengan ini, macam-macam kan. Subhanallah, dengan banyaknya benda yang kita bincang dalam tu. Banyak WhatsApp-WhatsApp penting. Allahu Akbar. Tapi masa tu kan teringat apa? Teringat nama Allah Ya Malik. Sebelum pergi bergegas cari tu kan, hati ni macam jantung nak gugur ni. Ya Allah, rasa memang tinggal tempat orang sesak-sesak ramai-ramai tu dah tadi tu. Kalau fikir logik akal rasa macam tak ada harapan nak jumpa ni. Kalau hilang ni tak tahu nak cari macam mana ni. Tapi masa tu saya zikir, Ya Allah Ya Malik, Ya Allah Ya Malik yang maha memiliki semuanya Ya Allah. Diriku juga milikmu Ya Allah. Telefon tu pun milikmu hakikatnya, dengan izin rezeki daripadamu lalu ku beli. Walaupun ada orang rasa macam, kenapa telefon pun milik Allah? Kita yang beli kan? Kenapa kereta pun kata milik Allah? Kita kan yang beli. Muslimin muslimat beli dengan apa? Dengan duit. Duit tu daripada mana? Itu rezeki Allah. Kalau Allah tak rezekikan, kita boleh ustazah, tapi rezeki tu daripada kerja. Kerja tu dengan kudrat kan? Kalau Allah nak bagi kita sakit anytime. Allah nak bagi kita stroke anytime. Allah nak ambil nikmat berjalan anytime. Allah nak ambil nikmat mata melihat anytime. Tiba-tiba saya yang boleh bercakap, berceramah ni Allah nak ambil suara anytime. Subhanallah, semua ada kaitan. Lepas tu sebut nama Allah Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik yang maha memiliki Ya Allah. Engkau lah yang memiliki semuanya Ya Allah. Hatta diriku, hatta segala harta benda, hatta telefon ni Ya Allah. Ya Allah, masa tu memang sebut ayat tu. Ya Allah, sekiranya telefon ini Ya Allah. Sekiranya telefon ini Ya Allah. Yang nak pergi cari ni. Telah sampai masa kembali kepadamu Ya Allah, dengan apa jua cara Ya Allah, ku redha Ya Allah. Letak redha dulu. Sebab saya duk rasa macam kan tak jumpa. Ku redha Ya Allah, redha Ya Allah. Namun Ya Allah, jika engkau masih meneruskan pemilikan telefon ini kepadaku yang pemilikan sementara Ya Allah, syukurnya Ya Allah, kerana terlalu banyak perkara-perkara yang penting dalam telefon tu Ya Allah. Terlalu banyak urusan-urusan kerja Ya Allah, banyak perkara-perkara penting. Kita sayang, kita cakap. Lepas tu kan, on the way. Duk zikir, Ya Allah Ya Malik, Ya Allah Ya Malik. Lepas tu, Ya Allah Ya Wajid yang maha menemukan, temukanlah kembali Ya Allah. Yang tu, sebab apa nak bantu redha sebut nama Allah Ya Malik? Sebab nak sedarkan diri ni,
Subhanallah, telefon tu milik Allah. Allah boleh ambil pelbagai cara. Jatuh, pecah, berkecai ke, kan hilang ke, terendam dalam air ke, rosak ke, macam-macam cara kalau Allah nak ambil. Jadi redha dulu letak depan, lepas tu pergi cari. Pergi cari celah-celah orang, elok je telefon tu kan. Dia jatuh ke tepi. Dia kan rak kan, rak besi kan. Dia jatuh ke tepi. Tu terang je lah kan. Masa tu memang siapa handbag. No handbag. Jadi subhanallah, kalaulah duduk atas, mungkin boleh jadi ada orang tak sedar juga, telefon tu jatuh kat tepi besi rak. Jadi bila pergi tu tengok elok dia duduk tegak kat besi tu. Masya Allah. Masya Allah. Maksudnya dalam tempoh berapa lama tu tak ada orang perasan telefon tu duduk kat situ. Jadi jumpalah balik. Wallahualam. Jadi itu antara pengalaman saya. Begitu juga dengan beberapa kali peristiwa. Contohlah ada barang yang sangat berharga tuan-puan sekalian. Sangat berharga tu kita terus terangnya emas lah. Adalah gelang yang kita suka sangat. Tapi saya jarang pakai tu sebab ada faktor lah kan. Tapi pakailah. Tak jumpa. Cari merata tak jumpa. Allahu Akbar, tak jumpa. Lepas tu kita pun, ya Allah, aku reda, ya Allah, semuanya milikmu, ya Allah. Sudah sampai masanya kau ambil dengan caramu, ya Allah. Walaupun kita kata cuai ke apa ke, subhanallah, Allahu Akbar. Tapi saya tak ingat pendek cerita bagaimana boleh jumpa balik di tempat yang sangat pelik, yang tak logik langsung. Tapi kalau Allah nak jumpakan balik, sebenarnya Allah nak test. Saat hilang kamu reda ke tak? Kamu sedar tak semua ini milik siapa? Kamu menangis sampai berhari-hari ke? Kamu salahkan orang, cari orang nak dituju ke? Ataukah kamu berusaha untuk melepaskan? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Saya dengar hari tu satu perkongsian dari seorang ibu yang kematian anak. Dia kata macam mana dia nak belajar melepaskan anak yang sama ni berbelas tahun dia jaga, lepas tu anak meninggal dunia. Subhanallah, ketika dia melihat anak tu dikafankan, anak ni meninggal masa umur 11. Subhanallah, ketika dia melihat anak tu berada di lahat, dia rasa nak pergi ambil balik. Faham tak? Macam tak puas lagi peluk, tak puas lagi cium, tak puas lagi tengok muka. Subhanallah, kalau boleh tak nak lepas anak ni, anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, Allah ambil. Rasa tak nak lepas, nak peluk. Kalau boleh kan ibu ayah kalau kehilangan anak ni, nak diawetkan, nak tengok, tak dapat pun tengok, boleh sentuh kan. Tapi masa tu dia kata, ya Allah, anak ini milikmu, ya Allah. Anak ini milikmu, ya Allah. Aku jual milikmu, ya Allah. Anak ini milikmu, ya Allah. Maka ia kembali kepadamu semula sebagai pemilik yang sebenar. Bukan milikku, ya Allah. Anak ini bukan milikku, ya Allah. Anak ini ujian sahaja. Satu nikmat, satu ujian daripadamu. Lalu, dia rasa dia lapang. Sebab apa? Dia melepaskan pemilikannya. Dia rasa, kata Ustazah, saya sebut macam tu, anak ini milikmu, ya Allah. Kembali kepadamu, ya Allah. Anak ini milikmu, ya Allah. Allahu Akbar. Lepas tu dia melepaskan. Dia melepaskan dan dia rasa, anak itu bukan milikku. Bukan milikku, tapi milik Allah. Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, Masya Allah. Itulah dia. Akhirnya mukadimah jadi panjang juga. Dan hari ini insya Allah, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya Allah mari kita menyambung pengajian kita. Kenapa tak ada yang berkaitan ni? Okey. Subhanallah, sekarang kita nak buka kitab Riyadhus Shalihin kita. Okey, siapa yang baru hadir? Ni lebih kurang dalam 4,000 ni. Ada yang baru hadir mungkin. Yang tak tahu Ustazah kuliah apa. Sebenarnya kuliah kita pukul 7 hingga pukul 8. Setiap hari namanya kuliah Riyadhus Shalihin berdasarkan kitab ni. Ini kitab Imam Nawawi, kitab Imam Nawawi. Ulama besar kita, mazhab Syafi'i, dan dia sebenarnya bukan ulama mazhab Syafi'i sajalah. Menjadi rujukan kepada seluruh mazhab lain juga. Subhanallah, hujjatul Islam ni, wali Allah ni. Yang kitab ini diguna pakai masyhur di seluruh dunia. Hampir seluruh dunia yang ada umat Islam mengguna pakai kitab Riyadhus Shalihin ini. Maksudnya kitab taman orang soleh. Riyadhun, taman-taman as-salihin, orang-orang yang soleh. Jadi kita dah pun sampai ke bab yang ke-11 iaitu bersungguh-sungguh ataupun mujahadah. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-100. Ia merupakan hadis yang ke-6 dalam bab Riyadhus Shalihin, dalam bab yang ke-11. Dan ia merupakan hadis yang ke-100 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini siri yang ke-160. Pada Jun tahun lepas bermula kuliah Riyadhus Shalihin dan sekarang bulan Jun kan. Maksudnya kuliah Riyadhus Shalihin dah 1 tahun
dan hari ini CD yang ke-160. Siapa yang nak tengok lengkap, anda boleh lihat di YouTube, iaitu Ustazah Asma Harun channel. Itu yang kat sini pun kamu kena standby macam kat rumah tu. Ustazah Asma Harun channel. Situ YouTube ada lengkap. Di page pun ada lengkap. Di TikTok baru start. Orang yang IG pun kena tengok di YouTube yang lengkap. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kita akan baca hadis yang ke-100. Saya baca, sahabat-sahabat ikut. Jadi Syah kamu kena ikut. Saya baca, sahabat-sahabat ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'mini dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hadis sahih riwayat Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Muslimin muslimat. Nabi sebut, ini sabda Nabi yang sahih. Orang mukmin yang kuat adalah lebih disukai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Okey, kita akan baca lagi. Akan tetapi, masing-masing dari keduanya mempunyai sisi kebaikan. Sama ada orang yang kuat ataupun orang yang lemah, kedua-duanya ada sisi kebaikan. Berlumbalah untuk meraih apa sahaja yang dapat memberikan kemanfaatan padamu. Subhanallah. Nabi bersabda dan menyarang kita, berlumbalah. Maksudnya bersungguhlah, bekerjalah kamu untuk meraih apa sahaja yang dapat memberikan kemanfaatan padamu. Apa-apa yang bermanfaat, kamu kena berusaha. Kamu kena kejar. Kamu kena buat sungguh-sungguh. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Apabila sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau berkata, seandainya saya mengerjakan begini, tentu akan menjadi begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini adalah takdir Allah, apa saja yang dia kehendaki pasti melaksanakannya. Kerana sesungguhnya seucapan seandainya itu membuka jalan kepada perbuatan syaitan. Subhanallah. Kita perhatikan muslimin muslimat, sahabat-sahabat tuan-puan sekalian. Nabi SAW sebut orang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabba ilallah. Mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik, Nabi kata lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Apakah maksud mukmin yang kuat? Yang kuat dari sudut imannya, kuat dari sudut semangatnya, kuat dari sudut ibadahnya, kuat dari segi prinsipnya. Subhanallah, dia juga seorang yang kuat dari sudut zahirnya. Zahirnya pun, subhanallah, kuat. Maksudnya zahir dia jaga kesihatan dia jaga kecergasan dia. Subhanallah, dia buat itu, dia buat ini, maksudnya untuk kesihatan zahir ni, supaya dalam keadaan yang cergas, tak lemah, jaga makanan dia, kuat dari sudut akalnya. Datang ujian, mungkin dia lemah tapi sekejap dia bangkit balik. Kuat dari segi rohaninya, dari sudut mentalnya, rohaninya, emosinya. Subhanallah, rohani tu kena kuat. Allah lebih cintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi Nabi sebut, akan tetapi masing-masing dari keduanya mempunyai sisi kebaikan. Bukannya tak ada kebaikan langsung yang lemah ni, ada juga kebaikannya.
Dan Nabi menyarankan berlumba untuk meraih apa saja. Berlumbalah maksudnya seolahnya ihris. Bekerjalah kamu, bersungguhlah kamu. Subhanallah, untuk buat apa saja mendapatkan kemanfaatan daripada dan mohon pertolongan kepada Allah, jangan rasa lemah. Masya Allah, apabila sesuatu menimpamu. Okey, setelah kita dah berusaha sungguh-sungguh, dah buat sehabis baik, lalu Allah takdirkan berbeza sekian-sekian. Nabi kata, jangan kamu kata, seandainya buat macam ni, tentu dapat macam ni. Subhanallah, muslimin muslimat. Ada seorang sahabat saya, kita akan berhenti sekejap lagi, 5 minit lagi ada masa kan? 5 minit lagi. Betul ke jam tu? Okey. Subhanallah, muslimin muslimat. Ada seorang sahabat saya ni, umur tak banyak beza dengan saya. Subhanallah, Allahu Akbar. Suaminya sakit adalah sakit tu. Ini adalah antara pengalaman pertama saya melihat kematian depan mata, sakaratul maut depan mata. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi saya bukanlah dalam situasi yang okey. Ceritanya macam ni. Suaminya sakit. Tapi suami dia sihat. Sejak sakit kejap sihat. Maksudnya suami dia boleh jalani kehidupan seperti biasa, tapi ada satu penyakit yang dia kena makan ubat, bukan penyakit jantung. Bukan penyakit jantung, tapi ada satu penyakit yang memang bergantung pada ubat. Masya Allah. Dan kalau kita tengok, zahir tak ada sakit apa. Aktif, sana sini, bergerak, apa semua okey. Tapi kena makan ubat. Thyroid. Minta maaf ya. Dia hypo. Kita panggil hyperthyroid. Thyroid ni, dia kan mengawal hormon. Kalau tak makan ubat tu, hormon dia terganggu. Subhanallah. Bila hormon terganggu, dia jadi ketak-ketak dulu dan sebagainya. Takdir Allah, sebelum 2 hari, 3 hari macam tu, subhanallah, kami jumpa dulu. Makan sarapan sama-sama. Saya dengan suami, beliau dengan suami. Subhanallah. Sarapan sama-sama. Boleh, yelah borak. Memang sihat. Alhamdulillah. Lepas tu, tapi masa cakap tu pun dia dah cakap, Asma, ni dia kakak daripada saya setahun 2 tahun macam tu. Kak, sebenarnya dia pun bahasakan lah suaminya ustaz. Ustaz sebenarnya tak makan ubat. Dah berapa, seminggu, 2 minggu macam tu lah. Sebab putus ubat, nantilah nak ambil ke hospital. Tapi sebab si suami ni kan, dia kata macam, alah tak apa, tak payah makan pun tak apa macam tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Takdir Allah, tiba-tiba benda tu gangguan yang luar biasa. Maksudnya di luar jangkaan. Terus macam tak sedar, koma, sekian-sekian, tapi macam sedar tak sedar, dah dialihkan ke ward biasa, sedar tak sedar, macam tu lah keadaannya. Lepas tu saya pun pergi ziarah masa tu waktu malam, sebab kawan ni dah telefon tolong Asma datang, macam tak tahu nak macam mana nak buat gini. Saya minta izin, ni cerita lama dah ni, lebih 10 tahun dah. Minta izin dengan nurse kat jaga kat bawah, kata ahli keluarga dibenarkan naik. Dan masa saya naik tu, tiba-tiba, maksudnya kan yang bacaan zin tu kan dalam keadaan kritikal, dan pada saat itulah doktor datang, nurse datang, apa semua. Dan kawan saya ni subhanallah dalam keadaan ketakutan, anak ramai, lebih ramai daripada saya, bukan 7 orang, lebih ramai. Dalam keadaan ketakutan, dia wakilkan saya, kata, Asma, tolong wakilkan Kak, tolong wakilkan akak untuk tengok ustaz. Sebab dia tak sanggup tengok keadaan suaminya tu sedang diselamatkan oleh doktor, dan nak diingatkan bacaan-bacaan apa semua tu. Memang doktor dah tutup langsir, tapi dia tetap, Asma tolong intai, tolong tengok macam mana ustaz. Allahu Akbar. Saya tengok macam mana keadaan doktor cuba menyelamatkan, cuba ni jantung apa semua, sebab macam dah lurus kan, cuba nak kembalikan semula. Allahu Akbar. Lepas tu akhirnya meninggallah pada saat tu. Subhanallah, dalam keadaan usia yang masih muda, kan umur masih muda, anak kecil-kecil. Tak silap saya tengah mengandung, wallahualam, saya rasa tengah mengandung masa tu sahabat saya ni. Lepas tu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dia tak boleh nak move on. Sebulan. Pasukan dia telefon saya. Asyik dia telefon, dia kata, Asma, kalaulah akak beri makan ubat, mesti ustaz ada lagi kan? Kalaulah akak ambil ubat dan ustaz makan ubat, mesti ustaz ada lagi kan Asma? Akak dengan anak-anak kecil apa semua ni, sila akak kan? Kalau macam tu lah. Lepas tu kan, dia kata, Asma, ustaz tak balas mesej ni. Akak WhatsApp ustaz tak balas-balas. Maksudnya di dalam situasi menafikan. Tidak boleh terima.
Maksudnya dia masih lagi WhatsApp suami dia macam hari-hari dia WhatsApp saat suami dia hidup. Kan, bagi tahu perkembangan sebab dia cikgu gini-gini. Kenapa Asma Ustaz tak balas ni? Hari-hari mesej Ustaz. Kata, Kak tolong Ustaz ni. Asma, kalau lah gini-gini mesti akak ni macam tu lah. Dia duduk sebut kalau. Sebab itu tuan-puan sekalian, perkara yang Nabi tegur ni, apabila berlaku sesuatu menimpamu, maksudnya sesuatu yang buruk menimpamu, maka jangan engkau berkata seandainya saya mengerjakan begini tentu akan menjadi begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah ini adalah takdir Allah. Apa saja yang dikehendaki pasti dia melaksanakan. Kerana sesungguhnya ucapan seandainya begini akan jadi begini, maka ia membuka jalan kepada syaitan. Saya pun kata, saya memang sebab bila dia dah di luar masuk kesedaran, kita pun sebut, kita kata, Kak kena faham. Kak kena faham. Memang itu saat Allah dah tetapkan ajal Ustaz. Kalau tak disebabkan, tak makan ubat, tak disebabkan sakit, Ustaz pasti akan pergi juga. Ustaz pasti akan mati juga. Dengan apa jua cara. Itu asbab saja. Bukan sebab akak, bukan sebab Ustaz, bukan sebab apa. Mati sebab ajal. Kalau orang kata, sebab adik lah ni bawa balik COVID. Lepas tu kena dekat mak. Mak dah tua, mak sakit. Saya dah pesan pada adik jangan sekian. Ada seorang wanita tu memang dia tak boleh nak terima dan dia tak boleh tegur lagi adik dia. Sebab masa mak dia sakit bukan sebab COVID. Dia bertahan supaya mak dia duduk di rumah, jangan bawa pergi hospital. Sebab masa tu hospital tengah tinggi COVID ni. Dia pula yang jaga mak selama ni. Adik-adik yang tak jaga, dia yang duduk dengan mak. Tapi adik-adik semua sepakat pergi hantar hospital. Dia seorang je tak nak. Dia kata kalau hantar hospital takut mak kena COVID. Sebab mak dia walaupun sakit, demam. Tapi bukan COVID, macam lemah macam tu lah. Tapi adik-adik semua paksa dia seorang je tak nak. Akhirnya, sebab dia pun nurse. Dia kata biar dia jaga mak kat rumah. Kata jangan bawa pergi hospital. Sebab dia pun tahu, sebab dia pun nurse kan. Tapi adik-adik semua nak hantar. Lepas tu bila hantar, mak dia kena COVID. Lepas tu terus kritikal. Sebab dah campur ada penyakit. Dan dia memang duk salahkan. Masa tu kebetulan saya jumpa dia untuk adalah rawatan. Dia kata, Ustazah, kalau tak mak saya ada lagi Ustazah, adik-adik saya tak nak dengar nasihat saya. Saya dah cakap jangan bawa pergi hospital masa tu. Saya dah cakap jangan. Dah lah saya jaga mak. Mak duduk dengan saya. Makan, minum, susah payah dengan saya selama ni Ustazah. Adik-adik saya bukan jaga mak saya. Diorang balik pun sekali-sekala. Mak saya tu lah penghibur saya. Sekian-sekian macam-macam lah nangis-nangis. Kalau tak mak saya mesti ada lagi. Diorang tak nak terima nasihat saya masa tu. Saya jaga mak saya. Saya sendiri boleh masukkan ubat apa semua. Saya nurse. Lepas tu saya kata, Puan istighfar Puan. Istighfar. Dalam masa mak saya meninggal, semua kami tak boleh tengok. Saya pun tak boleh tengok. Nak bagi tanam mak pun tak boleh. Tengok wajah mak terakhir pun tak boleh. Dia pun nangis-nangis. Sebab itu bila subhanallah masa tu saya kata, saya ingatkan balik. Saya kata, Puan kena yakin. Mak pergi dengan cara yang terbaik. Sebab apa saja bagi orang yang baik, orang yang soleh adalah yang terbaik apabila kita redha dan kita bersangka baik dengan Allah. Dan mak memang Allah dah takdirkan begitulah caranya dia meninggal. Mati bukan sebab COVID, mati sebab ajal. Sebab ajal sudah tiba. Semua itu asbab sahaja. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu kalau macam mana Ustazah, tapi saya tak redha dengan adik-adik saya. Saya tak boleh terima. Kalau puan betul-betul redha menerima kaedah cara Allah ambil mak, puan kena maafkan adik-beradik. Dan puan mungkin kena minta maaf kerana menuduh mereka menjadi penyebab mak meninggal. Sebab bukan mereka penyebab mak meninggal. Mak meninggal sebab ajal. Tidak akan lambat. Allahu Akbar. Itu firman Allah. Tidak akan lambat walau satu saat. Dan tidak akan cepat walau satu saat. Apabila tiba kematian, Allah tidak akan tangguh walau satu saat. Allah tak akan cepat walau satu saat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Subhanallah. Janganlah pula kita berhujah dengan hujah yang tidak benar. Contohnya, bila kita buat kerja sambil lewa, lepas tu hasilnya tak seperti mana yang seperti target, kita pun jawab, dah takdir Allah macam ni. Sebab itu biasanya yang melibatkan takdir Allah yang musibah ini setelah kita usaha. Setelah kita dah buat yang terbaik. Akhirnya takdir Allah. Sebagaimana kita baca hadis ini, berlumba untuk meraih apa saja yang memberi kemanfaatan dan mohon pertolongan dengan Allah dan jangan rasa lemah.
Kan, subhanallah. Dan setelah kita dah usaha betul-betul, muslimin-muslimat, dah bersungguh-sungguh dah, kemudian kita minta pertolongan Allah, kita serah kepada Allah. Tapi akhirnya dah rancang jadi juga musibah. Dan apa saja yang menimpamu, jangan engkau berkata, seandainya begini-begini. Subhanallah. Tetapi sebagai muhasabah dibenarkan. Bukan untuk menyalahkan. Tapi muhasabah. Contoh, selepas kita buat sesuatu, kita buat program kan di sekolah, cikgu-cikgu, ataupun kita dengan anak-anak kan. Lepas tu kita dengan anak-anak, kita muhasabah. Okey, cuba tengok apa yang berlaku. Umi dah pesan, jangan begini-begini. Tapi kamu buat juga. Kalau anak tu jawab, dah takdir Allah. Adalah anak saya itu, dia panjat. Subhanallah. Sampai jatuh, pinggang sakit, semua kena panggil tukang urut, salah urat. Sebenarnya adalah benda. Saya dah pesan, tak payah buat, tak payah macam tu. Jangan. Tapi dia kata, tak apa Umi, nak buat juga nak ni. Akhirnya daripada kursi berdiri tu jatuh pinggang. Lepas tu, kita akan kata, betul tak Umi dah cakap jangan. Umi bukan doa apa-apa pun. Lepas tu, kena berilah panggil sebab tak nak jalan. Yang kita bimbang, bila terhempas daripada tinggi, jatuh terus ke punggung tu, takut slip disc kan, benda-benda yang lebih dahsyat. Jadi subhanallah, untuk muhasabah tak apa. Tapi kita tak sebutlah seandainya mesti tak jatuh. Tapi kita kata, lain kali dengarlah nasihat. Dah cakapkan begini-begini. Subhanallah. Jadi muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat perkongsian kita pada hari ini. Masya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik penolong. Saya kira lebih kurang dalam hampir 5K yang hadir ni. Subhanallah, 4K. Hampir 5K daripada tadi. Satu jumlah yang agak tinggi juga walaupun pada waktu sudah pun masuk kerja. Pukul 7 hingga 8 tu just nice sebab masa tu ramai dalam kereta, tengah hantar sekolah, on the way pergi kerja. Jadi memang sambil-sambil. Sebab tu yang saya jumpa budak-budak kan, anak-anak dekat pesan buku, dia kata, ibu bapa akan cerita, Ustazah anak saya ni lah kalau masuk kereta jangan pergi sekolah, dia yang tolong buka Ustazah punya ni, Riyadhus Shalihin. Ustazah, gini-gini. Jadi, saya rasa memang just nice lah. Kita akan kembali semula pukul 7 hingga pukul 8. Dan hari ini lambat sebab saya perlu ke sekolah anak. Sebab hari ini adalah first day. Hari pertama, anak bersekolah di sekolah yang baru. Pindah sekolah lagi anak saya. Tahun ni, kali kedua baru. Tahun ni. Tapi tahun lepas tu, ujung tahun pindah. Maksudnya untuk sekolah rendah tu, ini kali ketiga. Ada faktor-faktor tertentu lah. Jadi, subhanallah, hari ni hari pertama mereka pindah sekolah baru tu yang pagi tadi saya kena hantar dulu kan, hari pertama biar diorang sesuaikan diri. Itu pun saya tak sempat hantar pun ke kelas anak tu. Sebab apa? Sebab lambat sikit 2 minit, 1 minit. Jam kan muslimin-muslimat. Lepas tu lambat 1 minit ke 2 minit kena beratur di, kan hari Isnin kan ada ni pagi, perhimpunan pagi. Saya ni sebenarnya ada sikap pemalu. Walaupun nampak saya berani, tapi sikap pemalu saya sebenarnya saya malu dengan cikgu-cikgu. Saya malu ni. Malu. Tak adalah walaupun cikgu tu, okey Ustazah nampak dia jauh, tapi kan saya tak akan ambil kesempatan di atas. Okey, kita orang yang dikenali kan, buat selamba ke, tak ada. Saya malu, muslim-muslimat. Lepas tu anak saya pun beratur dah lah hari pertama, beratur tempat orang yang lambat tu kan. Lepas tu saya kata, macam mana nak buat ni ya? Diorang ni tak tahu kelas diorang. Saya pula kena kuliah dah pukul 8. Kalaulah awal lagi tadi mungkin boleh hantar terus ke kelas kan. Tapi perhimpunan pagi jadi semua orang nampak. Lepas tu saya tengok ada seorang pengawas budak perempuan senyum dekat saya. Walaupun pakai mask kan kita nampak senyum. Lepas tu kan saya pun pergi tengok nama dia Mardiah. Saya pun tanya, kamu pengawas kan? Ya, saya pengawas. Kenal ke? Tanya, kenal ke? Saya pakai mask. Dia pun pakai mask. Dia pun kenal. Ustazah Asma. Dia kata, oh kenal ya? Kamu darjah berapa? Darjah 5. Pengawas darjah 5. Lepas tu saya kata, boleh tak Ustazah nak minta tolong kamu? Boleh Ustazah. Minta tolong. Sebab perhimpunan dah mula kan. Dia duduk jaga kat tempat orang lewat ni. Tu 2 orang tu anak Ustazah tu. Seorang darjah 2. Seorang darjah 5 tu. Ustazah, boleh tak nak minta tolong kamu yang hantarkan ke kelas? Ke kelas anak-anak nanti. Lepas tu dia terkata, boleh Ustazah, boleh. Jangan bimbang Ustazah. Ui, bagus betul. Saya kena cari ni pengawas ni. Nama dia Mardiah. Kan? Boleh Ustazah, saya hantarkan. Saya uruskan. Saya jangan bimbang. Ui, bijak. Baru darjah 5. Saya kata, lepas tu kan saya cakap ke anak yang tengah beratur.
Diorang ni kan tunduk. Umi malu lewat. Kan tunduk diorang tu. Dah lah hari pertama Umi. Lepas tu saya kata, Imran, Sofwan, Umi kena gerak dah ni. Umi ada kuliah ni pukul 8 ni. Minta maaf Umi tak boleh tunggu sampai hantar kelas. Tapi pengawas ni akan tolong. Dia pun tengok. Sebab dua-dua lelaki, pengawas pula perempuan. Tengok malu. Macam tu lah. Alhamdulillah. Akhirnya Imran dengan Sofan okey je. Diorang dah biasa. Umi dia tinggal. Dah biasa berdikari. Jadi insyaAllah pengawas tu duduk berdiri tak jauh daripada dia. Tolong tengokkan. Jadi rakan sebaya. Sama umur dengan Imran je. Nanti dia akan tolong. Jadi Alhamdulillah tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekadar itulah. Dan saya ingin mengajak lagi tuan-puan untuk bersama melakukan ibadah korban. Ibadah korban bersama NGO kami Sahabat Amal Care Yayasan Al-Hijrah. Kalau korban dalam Malaysia kami uruskan A to Z daripada ladang ternak kita sendiri, lembu, kambing, biri-birian kita ternak di ladang ternak Ummah Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor. Jadi insya-Allah kita pilih lembu yang sehat, yang gemuk, daging banyak. Sebab itu mungkin ya harga daging korban kita tu sebenarnya dah murah sangat tu. 710 dik, sebab biasa ada yang belakang Ustazah boleh baca. Banyak ni benda yang tak ada kat sini ni. Okey, subhanallah muslimin muslimat. Itu nombor telefon ya. Tapi ini jadi terbalik. Ustazah pernah minta supaya tulis terbalik supaya bila live nombor telefon je besar-besar. Betul kan? Supaya bila live tu dia orang nampak. Ustazah dah minta lama dah tu. Saya pernah minta tulis nombor tu biar maksudnya supaya bila live tu dia tak nampak terbalik. Saya pun nak baca pun sebesar ni. Okey, jadi itulah secara umumnya. Anda boleh pergi ke page ataupun IG, tengok bio, tengok apa-apa maklumat. Maklumat lanjut ada di FB, di page, di IG, di TikTok dan semuanya. Di luar negara kita buat lebih daripada 10 negara. Termasuk Afrika, Kemboja, Thailand, Indonesia. Ada lagi lah negara-negara umat Islam. Berkenaan dengan Ustazah mana lebih afdal. Yang tu nanti kita kupas khas lah ya. Mana yang lebih afdal luar negara, dalam negara. Kalau ada fakir miskin, asnaf dalam kampung kita, memang afdal kampung kita lah. Kalau tak ada kampung kita, negeri kita, subhanallah. Tapi ramai di kalangan kita yang tak mampu nak korban dalam negara sebab satu bahagian dah 700 lebih. Sebab mahal sangat. Bahal, lembu mahal. Muslim-muslimat, makanan tu mahal. Jadi ada yang tak mampu. Kalau tak mampu pilih luar negara. Dapat pahala sama tak? InsyaAllah dapat pahala sama. Kita sama-sama buat korban dan kita cuba buat yang terbaik mengikut kadar kemampuan. Pilih lembu yang lebih besar. Kalau mampu buat seekor. Itu yang paling afdal. Tekan setting boleh tukar mirror. Ya betul. Memang boleh tukar. Cuma saya tak tukar je. Memang kita boleh pusing. Kita tu biasa kita buat. Kita buat tu tapi hari ni saya tak buat sebab dah nak stop. Okey, kita akan kalau guna kamera belakang memang nampak tak terbalik lah. Saya bacalah nombor telefon ya. Okey, kalau siapa yang nak hubungi untuk korban 011 2090 3735. 011 2090 3735. Korban luar negara 011 2090 3745. Ada dah share link tu, ada share nombor telefon. Okey, kita tangguhkan perkongsian kita, Riyadhus Shalihin kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Ada yang tanya satu bahagian boleh share duit tak? Tak boleh, muslim-muslimat. Contohnya adik-beradik ambil satu bahagian, lepas tu dia share 3 orang ataupun kawan-kawan. Tak boleh. Korban ni adalah pengorbanan daripada harta kita untuk bahagian kita. Kalau buat juga, kena namakan satu. Maksudnya contoh adik-beradik 4 orang. Lepas tu dia ambil satu bahagian. Lepas tu kalau harganya 800, kalau 4 orang 200 orang. Adik-beradik bagi 200 kepada seorang kakak ni. Bagilah semua 200, cukuplah. Tak apa kak, ini sumbangan kami untuk akak buat ibadah korban. Jadi korban tu memang atas nama akak. Jadi akak ni pun buat korban memang untuk dia. Jadi kalau macam tu boleh. Tapi kalau share 4 orang untuk satu bahagian, lepas tu adakah maksudnya semua orang tu dah buat ibadah korban? Tak. Yang
yang kena satu nama dan memang korbannya atas nama dia dan dialah. Subhanallah. Jadi yang lain ni menyumbang saja. Macam ada ibu bapa yang buat korban untuk anak. Jadi serahlah dulu. Kalau cara ayah saya dulu, serah. Kata contohnya kan ambil bahagian masa zaman saya kecil. Sekolah rendah dulu. Ayah memang gila-gila setiap tahun. Siapa pula buat ibadah korban. Kita boleh buatlah tahun ni. Mula dengan atikah. Encik suami. Encik. Kita boleh buat tahun ni. Mula dengan atikah. Kan? Macam ayah dulu. Arwah ayah memang buat gitu. Semua anak pernah buat korban. Maksudnya. Memula tahun ni kakak. Lepas tu saya. Bila tiba saya. Maksud ayah akan bagi duit. Contoh nilai korban 410 masa tu satu bahagian. Ayah bagi duit. Ayah kata okey Asma ni ayah bagi duit untuk Asma buat korban. Lepas tu ayah suruh saya serahkan balik kepada ayah. Lepas tu saya serahkan balik. Ayah ini duit daripada Asma untuk korban bahagian Asma. Maksud supaya akad tu nampak sah. Bukannya direct ayah saya bayar. Ayah saya kata ni untuk anak. Sebab ayah nak supaya saya faham yang saya buat korban duit daripada ayah. Lepas tu ayah dah bagi duit. Duit tu saya pun okey Asma wakilkan ayah untuk ibadah korban ni. Sebenarnya cara arwah ayah ni nak ajar bagaimana buat korban. Bagaimana akad tu bila mewakilkan orang untuk buat ibadah korban tu. Macam itulah. Subhanallah. Masya Allah. Itulah caranya ibu bapa hari ni kalau yang mampu kan boleh buat untuk anak-anak. Belajar. Dia orang setiap tahun seorang kita pilih kan. Kalau mampu buat jelas semua. Jadi diorang pernah buat ibadah korban walaupun bukan dengan duit sendiri. InsyaAllah dengan cara itu anak kita akan mencintai ibadah korban sampai besar. Sebab ramai hari ni orang muda bila pergi shopping duit banyak. Melancong duit banyak melancong sana sini. Untuk sana, untuk itu, untuk ini banyak duit untuk ni. Tapi bila korban mulalah ayatnya bertukar. Kalau melancong tak apa untuk keluarga, untuk anak-anak, korbanlah sikit bang duit. Tak apa untuk yang terbaik, untuk sekolah anak, okey beli ni. Tapi bila ibadah korban setahun sekali datang, mula kita cari ayat-ayat lain sedangkan Allah Maha mengetahui sebenarnya kita mampu atau tidak. Tak apalah korban tu sunat je bagi yang mampu, kita tak mampu, duit pun cukup makan. Subhanallah, untuk bahagian dunia tak keluar ayat cukup makan tu. Subhanallah, cuba sedaya upaya. Jadi kita ada buat korban luar negara bagi yang tak mampu untuk korban dalam negara hanya RM390 saja. Kita pilih daripada lembu yang besar, yang gemuk, yang sihat. Masya Allah. InsyaAllah kami adalah wakil anda yang amanah yang boleh dipercayai dalam menguruskan ibadah korban. Masya Allah. Okey, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.